Korang kenal tak dengan Frédéric Chopin? Antonio Vivaldi? Johann Sebastian Bach? Mozart? Beethoven? Tak pernah dengar juga? Okey lah, kalau korang tak kenal, tapi mesti korang pernah dengar ni kan? Inilah yang dinamakan sebagai classical music. Ia mula diperkenalkan masa zaman pencerahan. Zaman pencerahan ni berlaku semasa di pertengahan abad yang ke-16 hinggalah abad ke-18 di Eropah. Tapi jangan cakap zaman pencerahan ni berlaku dekat semua tamadun sebab zaman pencerahan ni hanya berlaku di Eropah dan tamadun-tamadun yang lain mengalami perkembangan yang berbeza. Kenapa kita suka dengan muzik-muzik yang moden berbanding dengan muzik-muzik klasik? Sebab lagu moden macam pop, balada dan sebagainya mempunyai struktur yang sama. Dia akan ada verse, chorus, verse, chorus, verse, chorus dan berulang. Manakala struktur lagu klasik ni pula sangat abstrak. Dia bebas untuk ditafsir oleh pendengar itu sendiri. Satu lagi, muzik moden ni ada lirik. Tapi lagu klasik hanyalah muzik semata-mata. Dan lagu moden ni mudah sebab dia ada tajuk. Kalau nak dibandingkan dengan lagu klasik, dia tak ada tajuk. Dia lebih selalunya diklasifikasikan sebagai siri keberapa macam tu. Tapi lagu klasik ni lebih seronok untuk dinikmati kalau kita tahu caranya. Salah satu cara yang mudah untuk kita menikmati lagu klasik ni ialah dengan mendekatkan dia dengan peribadi kita. Make it personal lah. Contohnya, bila kita dengar karya Simfoni No. 5 OP-67 Allegro oleh Beethoven, ada orang kata lagu ni sedih dan menakutkan. Tapi bagi saya ia menjelaskan cabaran kehidupan yang dilalui oleh Beethoven sebagai seorang komposer yang buta. Lagu ni sebenarnya lagu semangat kalau difahami dengan betul. Nah, begitu luaslah tafsiran yang boleh kita beri kepada muzik yang klasik. Ada orang anggap tu lagu sedih, tapi bagi saya itu adalah lagu yang menaikkan semangat. Berbalik kepada zaman The Enlightenment, kenapa karya-karya agung macam ni dapat dihasilkan secara pesat di zaman tersebut? Kenapa tak dapat dihasilkan pada zaman yang sebelumnya? Untuk menjelaskan fenomena ini, saya tarik dengan satu teori yang diperkenalkan oleh Abraham Maslow, iaitu Hierarchy of Needs. Dalam teori ni, Maslow berargumentasi bahawa kita tak akan ada masa untuk berkarya atau berseni kalau kita tak mampu nak menyelesaikan isu-isu asas yang macam psikologi, keselamatan dan sebagainya terlebih dahulu. Sebab itu dalam kajian antropologi dan juga sosiologi, perkembangan seni itu menjadi bukti bahawa tamadun tersebut telah mencapai kemajuan yang baik. Maksudnya, semua orang yang dekat zaman tu paling tidak cukup makan, ada tempat tinggal dan sebagainya. Jadi mereka adalah masa untuk berkarya, berseni, buat lagu dan membina tempat-tempat yang cantik. Jadi bila kita lihat balik pada zaman pencerahan ini, kehidupan orang-orang Eropah adalah lebih senang berbanding dengan kehidupan orang Eropah di zaman gelap. Orang Eropah masa zaman pencerahan ni menolak amalan-amalan mistik dan hanya bergantung kepada gereja. Mereka mula menggiatkan apa yang kita panggil sebagai the art of reasoning. Disebabkan itu jugalah munculnya satu revolusi dalam muzik masa zaman pencerahan. Disebabkan orang menggunakan akal fikiran mereka untuk berfikir bagaimana nak memperbaiki muzik mereka pada zaman tersebut. Antara revolusi muzik yang utama yang dicapai masa zaman pencerahan ialah fugue ataupun struktur muzik yang harmoni. By and large, a fugue sounds like this. First, a musical subject is introduced. Then other voices echo the subject. Then there's an exploration section that develops on the subject more broadly. Until we return to the subject in the recapitulation, the recap.
Kalau sebelum zaman pencerahan, orang tak pandai lagi nak buat hook yang sedap dan mampu masukkan banyak elemen dalam satu lagu. Semua mendata je. Tapi semasa zaman pencerahan ni, komposer lagu dah mula jadi kreatif. Hatta kejayaan muzik moden yang kita dengar ni sekarang pun perlulah berterima kasih kepada revolusi yang berlaku masa zaman pencerahan. Kalau tak, mungkin muzik yang kita dengar zaman sekarang pun mendata juga. Terima kasih sebab korang dah tengok video ni sampai habis. Jangan lupa tekan butang like, komen dan share video ni. Dan jangan lupa subscribe Atma Studio. Jumpa lagi.